وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sambung pengajian kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 2, baris yang keempat daripada atas ke bawah. Wa qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa bi'ulumina fid darain. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Apa itu salawat? Apa itu salam? Salawat bermaksud di sini kata muallif kita, yakni pakat-pakat minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan, darjat dan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bila maksud selawat, yakni lapah pada selawat. Apa masalah pada selawat itu? Ini kita pohon dengan Allah Subhanahu wa taala agar Tuhan tambahkan lagi kemuliaan, keberkatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salam ini sejahtera, selamat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ada beragak sikit habuk pun selawat pada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ada beragak sikit habuk pun doa kepada kita. Sebab walaupun nampak macam bukan doa, tapi hakikatnya bila kita sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu doa. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, salli wa sallim. Ni selawat dan salam ni. Yang sebab kita salawat dan salli wa sallim. Limpahkanlah rahmatmu, limpahkanlah kemuliaan, limpahkanlah keberkatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mulia dah. Nabi sebenarnya tak perlu pun doa pada umat dia, sebab dengan Tuhan muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cukup mulia dan tidak berhajat kepada yang lain. Allahumma salli Muhammad. Cuma apabila kita ucap selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita yang berhajat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut salam dan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
tidak ada seorang pun, ma min ahadin yusallim alayya, tak ada seorang pun yang memberi salam padaku, yang mengucap selawat padaku, illa raddallahu ruhi hatta raddas salam, sehingga Allah Subhanahu taala akan kembalikan roh aku untuk aku jawab salih orang yang selawat tadi, untuk aku jawab salih orang yang mengucap salam dan selawat tadi. Bermaksud orang yang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat dia itu dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana selawat ini doa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun balas kita dengan apa? Balas dengan doa pula. Seperti mana yang kita ucap Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, minta berkat, tambah berkat, tambah kemuliaan, tambah keselamatan, kesejahteraan Nabi SAW. Nabi pun doa gitu juga kita, ya Allah, seperti mana umatku tadi mendoakan kesejahteraan, kemuliaan, keberkatan pada aku, memberilah juga ke dia, ya Allah. Itu masuk illa raddallahu ruhi hatta belawas salam. Nabi kata Tuhan akan kembalikan roh aku, maka Tuhan izinkan aku untuk aku menjawab salam, yakni mendoakan kepada orang yang berdoa padaku. Allah SWT. Jadi hakikatnya kitalah yang memerlukan doa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata para guru Allah SWT di akhir zaman ni, kalau kita tak temu guru yang mursyid, guru yang boleh membimbing roh kita, rohani kita, selawatlah banyak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana orang yang banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dibimbing direct oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang yang mengucap salam dan selawat Allah SWT. Cuma yang tinggal pada kita lagi, so paksa diri kita, cukupkan sehari-hari 1000 kali sehari. Yang kedua, paksa diri kita bila kita menyebut, biar hadir di hati kita. Jangan setakat sebut di mulut, tapi biar sapa ke hati. Sebut mulut, biar sapa ke hati. Kalau makan kat, bukan makan sedap mulut saja ya. Makan sedap mulut tapi kenyipah perut. Makan sedap makan situ, tapi tak kenyip, tak ada faedah. Makan sedap makan gapo sedap. Makan etok, sedap etok tak. Sedap makan gapo sedap, tapi Allah tak kenyip makan etok ni. Tapi sedap mulut. Begitulah ibarat orang menyebut nama Allah Subhanahu, sebut nama Tuhan tapi tak sapa ke hati, tak jeliga. Jadi nak ke jeliga tu, dia tak main dengan 102, dia main dengan angka 1000. Allah Subhanahu. Jadi sebutlah baik salam Nabi SAW, insya-Allah orang itu akan ditarbiah langsung, yakni didoakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan Nabi ni yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Apa itu alam? Alam aima siwallah, selain daripada Tuhan, dipanggil alam belaka. Allahumma salli wa sallim ala. Bila sebut alam, termasuklah jin, termasuklah manusia. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dia tak kira lah jin ataupun manusia tu hak baik ke hak jahat, jadi semua termasuk belaka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik. Hak ni dia terjemah pada satu hadis ni. Satu hadis yang mana kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada maksud dalam kitab ni, bahawasanya Allah tak ada menilik, yakni Allah tak ada tengok ia Allah kepada rupa kamu,
tetapi menilik ia Allah kepada segala hati kamu. Tuhan tak tengok rupamu. Apa maksud Tuhan tak tengok rupamu? Yakni Tuhan tak tengok zahirmu dulu, tengok juga, tapi tepat tilik hak Tuhan tengok mula-mula di hatimu. Tuhan tilik di hatimu ada kedok nama dia. Tuhan tak tengok apa yang kita sebut dulu. Itu panggil suwarikum. Suwarikum maksudnya apa yang kita sebut, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Itu panggil suwarikum. Hak zahir kamu, rupa kamu saya rupa zahir. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sebab tu kata para alim ulama, kalau mu hanya sebut nama Tuhan hanya di mulut, bawa Tuhan tengok, tak ada nama aku ni. Duk mana? Bapa tu? Sebab hak sebut mulut jah. La ilaha illallah. Sebut mulut jah. Mengatik-mengatik tu bukan nak mengatik sangat. Ada yang mengatik tu ada makan mengatik tu. Ada maksud dalam perut tu tak ada nama Tuhan pun, dalam perut ada. Malam ni malam 40 ni kami golek kali. Maka doa tu sebut saja nama Tuhan tu. Bo siapa masuk Tuhan kata tak ada nama aku ni. Lepas tu Nabi kata walaki yanzur ila qulubikum. Tuhan tepat Tuhan tilik mula-mula Tuhan tengok hati kita tu. Ada ke tak nama dia? Takut ada nama hak lain. Takut dia buat amal-amal sebelum ni duk nak cari puji okey. Takut dia buat amal sebelum ni nak cari pangkat, nak ko jawatan. Bukan mari sangat masjid tu, mari AJK je. Ya belaka tu. Cabut AJK dengan dia tak ada. Masa jadi tu imam, masa jadi tu syekh, masa jadi AJK, ada seorang dia. Tahun tu tak naik nama. Dengan tua-tua hilang belakang. Kerana apa tu? Mari kerana apa? Kita mari masjid kerana apa? Kerana nak cari redha Tuhan ke? Kerana saing. Semayang tamai guru apa? Guru masjid tu. Tak ada guru, tak ada dia nya. Jadi semayang kerana apa? Hak tu tilik hati kita. Atau tu Nabi kata walakin yanzuru ila qulubikum. Tempat tilik mula-mula Tuhan tilik hatimu tu. Hatimu tu kena kedok dengan dia. Ke hatimu tekut lain. Kamu sebut nama Tuhan saja, selawat saja. Takut selawat nak kaya tak tahu. Berapa selawat tu nak kaya. Berapa beramal amalan tu nak kaya. Orang kata amalan ni murah rezeki. Jadi beramal bukan nak Tuhan pun, nak kepitih. Amal agak ayat mama yattaqillah, amal agak ayat 1000 dinar, amal agak selawat bukan nak cari Tuhan tu, nak kepitih. Ayat tu comel. Ayat 1000 dinar ni masyhur pembuka pintu rezeki. Selawat Jibril yang kita ijazahkan pertemuan yang pertama itu masyhur. Allah Subhanahu pembuka pintu rezeki. Dan ada lagi amalan-amalan yang amal tersebut lagi pembuka pintu rezeki. Tapi silapnya bukan di amalan itu. Silapnya cara kita niat atas amalan itu. Allahumma salli kawai beramal ayat tu jadi sungguh laku menego. Kawai beramal ayat tu Allah jadi sungguh murah rezeki. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kadang-kadang kita lupa, dia panggil kita syirik dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Masa kita dah mengaji hikayat tu ulama ni dengan almarhum Pak Sumik dulu. Almarhum Pak Sumik ni dia sebut sama. Dia kata ramanya orang buat amal ibadat, orang nak taat Tuhan ni ramai, orang selawat ni ramai, orang beramal ni ramai. Tapi sayangnya ramai-ramai tu hak ramainya sesat dalam cerah. Kita masa tu kami budak duk mengaji tu. Lagu mana sesat dalam cerah ni. Sekala bagai-bagai sesat ni, sesat dalam gelap. Almarhum tu kata sesat dalam cerah. Rupa-rupanya ni beraya. Lagu mana sesat dalam cerah tu? Maksud dia kata orang buat amal tapi sesat. Baca Quran tapi sesat. Semaya tapi sesat. Berapa sesat tu? Bukan cari Tuhan.
Beramal bukan cari Tuhan, cari piti, cari rezeki, bukan cari Allah. Tak ada pun nama Allah. Bila tak ada nama Allah, syirik. Dia mau buat amal kena hak tu syirik. Allahumma salli. Jadi kita buat amal apa? Buat amal tu comel. Ayat 1000 dinar tu comel. Selawat Jibril cuma kita kena ejah niat kita. Ejah lagu mana? Ya Allah, aku pohon denganmu. Tengok ayat. Ya Allah, aku pohon denganmu. Harap-harap dengan berkat selawat ni membukalah masalah aku. Ya Allah, aku pohon denganmu. Moga-moga dengan asbab ayat yang aku baca ni, ayat 1000 dinar ni, membuka seluahlah pintu rezeki pada aku. Pohon dengan tu hak tu dia bagi kona sikit je supaya kita bawa kereta. Dia bawa kereta, salah kona sikit dia legam. Salah kona sikit dia legam. Supaya kita beramal masing-masing buat amal, tapi niat silap sikit je. Hak ni niat dia minta dengan tu, ya Allah, aku minta denganmu ya Allah, harap-harap dengan berkat amalan yang aku buat ni mau persalah masalah aku. Aku pohon denganmu ya Allah, harap-harap dengan berkat selawat yang aku dah baca ni mau bukalah segala pintu rezeki aku. Maksudnya minta dengan Tuhan supaya kita makan ubat. Ni dok makan ubat bismillah pun tu. Ada gok tu ubat Allah jadi ubat tu kalau makan sepatu hok tak ada masalah kecil lagu tu. Tak ada masalah dari segi akidah, tak ada masalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kecil kata tak sesat kecil lagu tu nya, sebab kena tanya dia dulu nak sesat dia mau duk kata makan ubat tadi sepatu hok kau nak tanya siapa yang menyembuh. Dia kata tu hang menyembuhnya. Dia kata tu tak apa selamat. Kalau tanya dia mau duk kata makan ubat tak ada sepotong hok kalau tanya siapa menyembuh ubat tu obat jadi Mu'tazilah. Jadi fasik. Mu'tazilah ni dia bukan kufur, dia fasik, dosa besar, wajib taubat. Tu gelecoh sikit habis. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi kita duduk situ jangan kata jadi sungguh amal tu. Sebut pun tak apa, cuma ulama tasawuf ni dia ajar etikad tak salah dah etikad. Sebab bagi etikad ni bagi pegang di hati bukan di mulut. Mulut dia kecek kawan makan ubat tu supaya tahu buat etikad mana tilik lu dia pegang di hati. Sebab tu dipanggil etikad ni bagi pegang di hati bukan pegang mulut. Mulut tu kira lagi di hati dia hang pegang dah bagian ni. Kau pegang tu tu beres. Cuma ulama tasawuf mari ajar pula nak nampak comel sikit. Kecil lagu mana? Alhamdulillah Tuhan wiskum dengan ubat ni. Lain sikit orang tasawuf tu. Alhamdulillah Tuhan wiskum. Ilmu tasawuf ni tu pun semua ilmu satu ilmu dia nak menzahirkan lagi gapo yang kita pegang di hati. Ilmu tauhid kecil ilmu pegang dengan di hati. Ilmu tasawuf dia nak nampak hak mu duk pegang di hati tu nak lagu mana nak nampak sungguh. Jadi mari ilmu tasawuf kena kecil lagu ni barulah di hati pegang lagu tu, mulut pun sebut lagu tu. Alhamdulillah jadi sungguh dengan berkat ayat tadi Allah Tuhan buka sungguh. Tengok tu Tuhan buka sungguh, mulut sebut Tuhan, hati pun pegang Tuhan. Tu baru jelas. Allahumma salli wa sallim. Sebab apa tu tepat tilik Tuhan di hati kita. Lepas tu kena jaga. Allahumma salli wa sallim ala ismi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat tilik Tuhan. Tepat tilik ni tepat Tuhan duk tengok kepada segala hati kamu. Dan habis itu jadi mafhum hadis itu habis situ. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itu matan hadis.
Sesungguhnya innallah, Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru, tak ada tilik, tak ada tengok, tak ada perhati pada rupamu, hak zahirmu, tapi yang Tuhan perhati mula-mula hatimu. Bila nampak hati comel, barulah Tuhan tengok pula zahir tu. Kena pula dengan syariat tu lagu mana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan atas sekalian keluarganya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kata para alim ulama, para guru kita, bila sebut keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni keluarga pada bab doa. Bila sebut keluarga Nabi wa alihi, sini bermaksud keluarga pada bab doa, bukan keluarga bab nasab. Yakni apa? Bila keluarga dalam bab doa, yakni tiap-tiap orang yang beriman. Allahumma salli wa sallim alaihi, berarti kita semua ni sudah masuk dalam doa ni. Mana-mana kita jumpa dalam kitab, bila sebut keluarga Nabi SAW itu keluarga dalam bab doa. Bab doa ni setiap orang beriman semua termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun keluarga nasab, keluarga lepas zakat tu lain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan sahabatnya, siapa sahabatnya? Sahabat Nabi SAW, yang ni orang yang bertemu dengan Nabi pada masa hidup, pada masa hidup Nabi, dan beriman dengan Nabi serta berkekal iman dia. Itu sahabat Nabi SAW, orang yang bertemu dengan masa hidup, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke mati. Itu panggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya Uwais Al-Qarni, hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dalam kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya, membersihkan mereka itu, maksud yang membersihkan ni, Allah menjauhkan mereka, Allah menjaga mereka. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mereka itu, mereka sahabat, akan segala hati mereka itu mereka sahabat daripada sifat kecelaan, yakni segala sifat kecelaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa itu sifat kecelaan? Yakni sifat-sifat yang Tuhan tak kena, sifat-sifat yang Tuhan tak kena dan tak suka. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nabi SAW kata, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku ni seperti bintang-bintang. Bintang-bintang, seperti tengok bintang langit comel kata, dia berkelip-kelip. Dan Nabi buat ibarat bahawa sahabat aku ni seperti bintang-bintang. Allah ihtadaitum, maka Nabi kata, mu ikutlah mereka, mu ikutlah para sahabat aku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Betulah kita tak boleh dan nak memburukkan, nak menyebut segala keburukan disandarkan pada sahabat Nabi, tak boleh. Hukum dia haram. Sebab apa? Dipanggil merendahkan martabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Tuhan jaga kita daripada salah kecil dan sehingga dia berlaku perkara-perkara yang tak sepatut disebut mengenai hal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menghiasi mereka itu, mereka sahabat,
akan dia akan segala hati. Dobit molek tu akan dia akan lainkan, ya. Menghiasi mereka itu, mereka sahabat akan dia akan segala hati dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Ya, Tuhan ni jaga pokok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sifat-sifat yang tak comel, tercela, dan Tuhan pula menghiasi para sahabat Nabi ni dengan sifat-sifat kepujian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Habis situ amma ba'd. Maksud amma ba'du ni adapun kemudian daripada itu. Tu maksud amma ba'd. Dalam mana-mana kita muqaddimah, bila sebut amma ba'du maksudnya apa? Maksudnya adapun kemudian daripada itu. Daripada mana? Daripada bismillahirrahmanirrahim pada awal kita tu, daripada selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada muqaddimah tu, maka kata muallif kita dan adapun dapat pada kemudian pada semua tu, barulah sebut cerita hajat di hati muallif kita. Katanya amma ba'du, dan selepas pada semua tu bismillah, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sebuah kitab. Maksudnya ini sebuah kitab yang aku nak mempersembahkan yang kecil. Sebut kecil, yakni ni apa sebut kecil sini ni, kata guru-guru kita yang menyebut mensyarahkan benda ni, yakni nak sebutnya itulah sifat tawaduk Syekh Abdul Qadir. Sifat tawaduk dia. Allahumma salli, pada kitab ni besar kalau kecil ni seperti kitab yang kecil-kecil je dia kata. Allahumma salli, panggil sifat tawaduk. Tawaduk ni maksudnya berasa diri tu rendah. Dia tinggi, ilmu dia tinggi, amal dia tinggi, tapi dia tak rasa tinggi. Bila dia tak rasa tinggi, kita kecilnya ni tak ada gapo, dia kata padahal banyak perkara ni. Itu dipanggil bila sebut kitab yang kecil, yakni nak sebut semata-mata yang ada pada pengarang kita ni sifat tawaduk dia, sifat tawaduk Syekh kita ni Syekh Abdul Qadir ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad pada permulaan ilmu tasawuf. Allahumma, yani pada membicarakan permulaan ilmu tasawuf. Hamba, yakni hamba. Syekh Abdul Qadir bahasa dia hamba. Kita Kelantan kena dah tu ambo. Ambo tu asal hamba. Ini maksudnya kita kena dikata aku ni hamba. Kita bukan sebut ambo tu ambo sekadar logat kita tu. Ambo dalam logat kita benarnya berasal hamba. Nak sebut apa? Orang tua kita dia pandai kecil. Hamba, bila sebut hamba, ambo nak ayat aku ni hamba Tuhan. Aku bukan hamba dunia, aku bukan hamba piti, aku bukan hamba jawatan. Oleh kerana aku ni hamba Tuhan, jadi gapo yang aku buat mesti kena hak Tuhan kandung. Hamba, Allahumma salli, himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri, kata muallif kita, tasyah kita, dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Dan hamba namakan akan dia, kata tasyah kita, dengan penawar, yakni ubat. Penawar ni ubat bagi hati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad pada apa tu? Pada menerangkan, yakni pada menjelaskan barang yang, yakni sifat-sifat yang wajib dibersihkan daripadanya, daripada barang, daripada sifat tu, dan dihiasi dengan dia barang, dengan sifat tu akan segala hati. Dan hamba sebut di dalamnya, di dalam kitab ni akan satu pendahuluan dan 3 kitab.
kitab dia ni ada satu muqaddimah dan 3 kitab, ada 3 fasal, ada 3 perbincangan. Dan akan Allah Ta'ala hamba pohonkan, yang ni apa pohon ni, hamba minta akan Allah Ta'ala jua. Apa sebab Allah Ta'ala jua? Hanya Tuhan je hamba minta. Dengan Tuhan je hamba duk minta, hamba duk kanduk. Kita pun gapo-gapo duk situ. Ada masalah gapo-gapo, jangan mudah cerita ke orang. Cerita ke Tuhan dulu. Hanya Tuhan je tempat kita mengadu. Hanya Tuhan je tempat kita teriak tanya. Kadang-kadang orang lah ni habis duk cerita ke orang, cerita ke orang masalah dia, cerita ke orang ni masalah ni. Hatta orang tina kita, hatta suami kita, jangan cerita lagi, cerita ke Tuhan dulu. Ya Allah, aku lagu ni, masalah aku lagu ni, penyakit aku lah, cerita Tuhan dulu, barulah cerita ke orang. Ni habis kata dah cerita ke orang tu, cerita orang ni lagu mana kawan ni berasa sakit, nak makan ubat gapo, cerita Tuhan dulu. Bangun semaya malam, bangun semaya taubat, cerita ya Allah, bapa ni sakitnya belakang aku ni ya Allah, mu angkatlah penyakit aku ni ya Allah, agar aku boleh buat taat lagi dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata guru, apa yang kita minta Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sebut belakang dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebut di awal, ya Allah, aku pohon denganmu ya Allah, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperkenallah doaku ini. Sebut doa kita. So Allah sebab itulah selawat kena banyak tu. Orang yang selawat banyak, Tuhan jadi mulut dia tu masing, mustajab doa dia. Orang yang selawat banyak, doanya lebih dipandai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tak ada selawat, tak ada zikir, tak ada sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa masalah, ingat Tuhan je tempat kita mengadu. Mengadu Tuhan dulu. Walaupun kita sakit kepala, ya Allah, apa ni sakit kepala berasa hanyut ni, ya Allah, angkatlah penyakit aku dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar aku boleh buat tak apa tu. Lepas tu baru makan ubat. Mengadu Tuhan dulu. Walaupun kita tak ada sebut dari semaya pun, sebut gay tak apa, boleh makan Allah. Berasa hanyut yang malam ni weh. Ni duk gaduh sebut kau retina kita, sebut Tuhan dulu. Yang ni kita utama ke Tuhan dulu, baru sebut kau retina kita. Apa mata tak sedap tubuh weh, apa mari bagi klinik sebelum pergi klinik kita minta dengan Tuhan, ya Allah, aku ni mata tak sedap tubuh weh, malam ni apa ni, ya Allah, apalah dosaku. Gapo-gapo yang kita nak minta Allah Subhanahu wa taala, benda pertama yang kita kena sebut dengan Tuhan, minta Tuhan ampun dosa kita, mengaku dosa kita. Ya Allah, aku tahu silap aku banyak, apalah dosa aku. Sebab apa? Sebab apabila Tuhan beri kita sesuatu, satu kesakitan, bermaksud Tuhan nak membersihkan diri kita dan Tuhan nak mengangkat darjat kita. Waktu alif kita hak merasa, kita yang merasa sakit, lagu itulah rupa yang kita kena nampak, kita kena pandai. Tak apalah, mungkin Tuhan nak ampun dosa aku ni, dosa aku banyak, ya Allah ampunlah dosa aku. Mengaku segala silap aku, aku mengaku segala salah aku mengaku segala kelalaian aku, tak ada sebut namamu, tak baca Quran, dah main WhatsApp je aku buat, dah tengok TikTok je aku mengaku kelalaian aku, ya Allah ampunlah dosa aku. Nah, sebut ampun dosa, ya Allah. Bila sebut ampun dosa, mengaku salah kita, mengaku salah kita minta ampun. Lepas tu baru minta, ya Allah, aku minta lah sungguh-sungguh, angkatlah penyakit aku ni, angkatlah masalah aku ni. Nak sebut, sebelum kita nak sebut apa-apa hajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengaku dulu salah silap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah Tuhan pandai doa kita ni, gaduh duk minta. Tuhan kata nak buat lagu mana, mu mengaku buat salah. Nak buat lagu mana, mu mengaku banyak dosa. Sebab itulah Allah Subhanahu, doa yang paling utama sekali doa apa? Doa minta ampun. Hak tu doa hak mahal sekali.
Jadi doa minta ampun ni kena letak depan. Tak tu bangun semaya malam, semaya taubat, letak depan, letak mula-mula sebelum semaya tahajud, semaya hajat. Nah, kalau nak semaya sunat wuduk, solat sunat wuduk, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Hajat ni letak ngelah dah sebelum witir. Hak mula-mula tu dia minta ampun. Semaya taubat 2 rakaat, mengadu dengan Tuhan. Sebut dosa kita, tak sah sebut lagi hajat kita, tak sah sebut lagi sakit kita, tak sah sebut lagi masalah kita. Sebut dulu dosa kita. Ramai orang hanya duduk ramai lah ni, duduk ramai keli jahat orang je. Jahat orang tu, jahat orang ni, huduh orang tu, huduh orang ni. Tapi dia tak pandai kelih jahat diri dia. Gapo-gapo salah kau orang tu, gapo-gapo salah kau orang ni. Memanglah orang tu salah, memanglah orang tu jahat awak kena kita. Tapi pernahkah kita terfikir siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang menggerakkan orang tu buat jahat kita? Siapa yang menggerakkan orang itu jadi buat sakitnya hati kita? Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kita dah baca semua dah surah Fatihah tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksud Rabb? Rabb ni maksudnya mengatur, menyusun. Al-alamin, sekalian alam. Selain daripada Tuhan, semua dipanggil alam, makhluk. Batu, orang tu buat jahat kita, siapa yang buat? Allah yang mengatur. Orang tu potong kiu kereta kita, siapa yang mengatur? Allah. Orang tu kata kita macam-macam, menyakitkan hati kita, siapa yang mengatur? Allah. Nabi pun mari sebut, la tataharraku bi zarratin illa biiznillah. Tak ada sopun sesuatu pun yang bergerak, mereka semuanya biizni ay biaunillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengaji tahu rupanya aku tak nampak dia semua jahat, aku tak nampak yang jahat sebenarnya kita. Sebab mungkin Tuhan hantar orang buat jahat kita, mungkin adalah tu jahat kita dengan Tuhan. Tuhan buat orang tu menyakiti hati kita, adalah tu benda-benda yang kita buat menyakiti hati Tuhan. Zuhur pukul 4, asar pukul 6, Quran tak ada baca, selawat pun tak ada. Harta banyak, rumah besar, kereta besar, sedekah seriah, tu panggil orang kedekut dengan Tuhan. Adakah benda tu menyenangkan hati? Tak, kata mu ni harta banyak, petih banyak, kereta besar, seriah boleh tak apa, tu pergi kupik. Esok tu kita tanya, mu ni harta banyak kuih, apa usli ya? Mu ni masa banyak, apa pun nak main telefon, WhatsApp aja, apa tak baca Quran? Sebab kita banyak benda yang menyakitkan hati Tuhan, maka Tuhan menghantar orang untuk menyakitkan hati kita. Pandanglah, jangan kita pandai jahat orang, pandailah jahat kita. Barulah hidup kita ni tu apa semua tenang semua. Bapa tak apalah, memang sakit hati, tapi mungkin jadi lagu ni Tuhan buat lagu ni sebab ada laku dengan Tuhan hati. Sebab setiap apa yang Tuhan beri kita, itu bermaksud Tuhan nak membersihkan hati kita, nak membersihkan jiwa kita daripada benda-benda yang pandanglah apa yang berlaku itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma alik dia buat jahat, alik dia buat khianat kita tu, doalah kebaikan pada dia. Nabi mengajar kepada kita membalaslah setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Kita hidup berkira, kadang-kadang diuji, orang pergi kambing, pergi ayam, pergi itik, mak perik, duk beruk latar kita. Orang tanam pokok ke depan, masuk dalam ramai kita. Dia tanam pokok, orang tua dulu dia tak ada pagar, tanam atas tara, jatuh habislah daun dari rumah kita. Dia buat lagu mana? Sabar.
Mungkin kesakitan yang Tuhan beri pada kita tu, Tuhan nak angkat darjat kita, nak hapus dosa kita. Kita duk tengok jahat orang je, kita duk tengok tak kena diri kita je, kita tak tengok tak kena kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita lupa siapa yang menggerakkan semua tu. Tu kena ngaji hikam Ibn Athaillah, hikam Tok Ulama ni kita bahas panjang batal. Ni kita penawar ni, kita hal-hal ni kita hak tu duk bahas bab hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memandang hati kita dan kita tidak nampak makhluk lain, dan kita nampak semua yang berlaku itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila duk lagu tu barulah tenang hati kita. Tak apalah jahat aku dah lah, boleh jahat aku pun ketua rumah sebelah penawar rana wihit haya dia sebab kahwin ni, rana witik dia sebab kahwin ni, rana dalam pokok dia masa tempat kahwin ni, kena royak juga. Cuma jangan pergi supuh. Bila kita pergi supuh, pergi duk kecek ke belakang, tak ada Tuhan ampun dosa kita. Kita kata tak sabar sikit hapuk. Kalau sabar pun ampun dosa dah. Mu tak sabar tak ada apa pun dosa pula. Ada sabar. Allahumma salli. Tenang sikit-sikit waktu panggil ilmu tasawuf ni, ilmu nak pucuk diri kita, nak bertenang. Nak bertenang biar nampak jahat kita, huduh kita, tak kenal kita. Ni duk jari dia tunjuk orang, dia tak perasan pak jari tunjuk dia ni. Jadi pandanglah Allah Subhanahu Wa Taala baik kiri kita, baik kiri kita tak usah dipilih dia orang. Hak orang tak kena tu doalah biar Tuhan beri taufik. Yang penting baik diri kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sikit lagi nak habis ni. Mukadimah kita ni sikit lagi. Dan pohonkan bahawa memberi manfaat ia Allah dengan bagi hamba sendiri, bagi kita semualah, dan bagi sekalian pembacanya, orang yang mitok ni, orang yang mengaji ni, dan bahawa menjadikan ia Allah akan dia ikhlas semata-mata. Tengok muallif kita ni khabar tak khabar dia nak ajar kita sebenda. Ikhlas ni kena mitok dengan Tuhan. Jangan dia kata apa? Menjadikan ia akan dia, menjadikan ia Allah akan dia, akan aku buat kita ni ikhlas. Yang aku minta dengan Tuhan, biarlah aku buat aku ni betul-betul ikhlas kerana dia. Tu apa semua? Ikhlas tu bukan duk mulut. Ikhlas ni bagi Tuhan je tahu. Orang kata tak apalah, ambil ikhlas. Tu bukan tu. Orang mari tolong rumah kita, tak apalah, tak payah ambil ikhlas, tak payah pitih, tak payah. Tu bukan ikhlas lagi tu. Ikhlas mulut. Ikhlas ni tempat tilik ke Tuhan. Hanya Tuhan je tahu orang itu ikhlas ke tak. Kita tidak berhak mempersoalkan orang buat tu ikhlas tu. Tak ikhlas tu. Gapo-gapo ambil pitih, gapo-gapo minta pitih, pesen dia dah. Orang buat baik kita kena buat baik ke orang. Walaupun dia mau kata tak apalah, tak payah ambil ikhlas tolong, tak apalah. Kalau dia ikhlas dia mau dengan Tuhan, ambil ni 10 riyal. Ambil ni 20 riyal. Ni kita duk orang kata ikhlas, Allah selamat pitih aku. Tu silap kita. Tu tak kena kita. Kalau dia mau sebut ikhlas tak apa, hak tu dengan demo tak apalah. Kau sebut hak tu demo dengan Tuhan. Artinya moga demo tolong kau ambil lah 10 riyal ke 20 riyal ke, ajak minum air kedai ke, cukup. Tanda kita menghargai. Ni duk mohon ikhlas agak Allah selamat pitih aku. Tu bukan. Dia bab ikhlas ni kita kena minta dengan Allah Subhanahu. Ya Allah, mujadilah setiap amal baik aku ni betul-betul ikhlas kerana-Mu. Ataupun doa Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, menjadikanlah semua ibadat aku, perbuatan aku, kerja baik aku ni betul-betul ikhlas kerana-Mu.
Kita tak mampu. Ikhlas ni bagi payah. Ikhlas ni bagi payah. Kita kena minta dengan Tuhan. Kata almarhum Baba Zik pada Pusu, siapa-siapa yang mengaji dengan ikhlas, siapa-siapa yang mengajar dengan ikhlas, maka syurga duk nanti dia. Tu besar ikhlas tu. Bukan sebut sumbangan ikhlas tu, hak tu bukan tu. Ada takut dia mau kata tak apalah hamba tak ambil pitih, hamba ikhlas, hak tu bukan ikhlas. Takut hak tak ambil pitih tu tak ikhlas. Bapa tu dia mau tak pitih. Nak orang kata bagusnya dia tu tak ambil pitih dia. Takut hak tu tak ikhlas. Takut hak ambil pitih tu ikhlas. Maksudnya ikhlas ni bukan letak mengambil ganjaran ataupun tidak mengambil ganjaran. Hak tu kerja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma alik kita minta dengan Tuhan biar setiap apa yang kita buat betul-betul kerana dia. Barulah adalah hasil kita. Sebab itulah muallif kita disebut moga-moga Tuhan menjadikan akan benda hak aku buat ni betul-betul ikhlas semata-mata menuntut keredaannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bahawasanya ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang menhimpun yakni Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Indonesia Al-Mandiliyu, yakni satu tempat di Indonesia namanya Mandil. Dan Khuwaidimu, maksud Khuwaidimu ni orang yang berkhidmat, orang yang amat yang banyak duduk berkhidmat, atau Khuwaidim. Seorang khadim bila mengasih mubalah Khuwaidim, yakni orang yang banyak duduk khidmat, sepenuh masa duduk khidmat. Talabatul ilmi, bagi penuntut talabah ni penuntut ilmu Asy-Syarif yang mulia bil haramil makki, dia di tanah haram Mekah. Ni dia tulis Makkatul Mukarramah pada tanggal ni tarikh tersah kitab ni, tulis kitab ni pada 7 bulan Rajab tahun 1378 Hijrah. Jadi habislah mukaddimah kita. InsyaAllah pertemuan yang seterusnya kita akan masuk bab pendahuluan. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua yang hadir pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim. Iftah qulubana fatul arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala